Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Malam ni kita akan masuk aplikasi kinematik gerakan linear. Okey, awak dah belajar dah berkenaan dengan kinematik gerakan linear, iaitu melibatkan pembezaan dan juga pengamiran. Okey, sekarang kita nak mengaplikasikan pengamiran dan pembezaan dalam soalan kinematik gerakan linear. Okey, saya akan tunjuk beberapa contoh soalan, kemudian saya akan bagi task kat awak untuk cuba jawab soalan. Kemudian kita akan bincangkan soalan yang soalan task yang saya bagi tu ya. Okey. So, saya buat revision sikit dulu . Kinematik gerakan linear ni dia melibatkan sesaran ataupun displacement, kemudian halaju, velocity dan juga pecutan, acceleration. Okey, untuk nak tukar daripada fungsi sesaran kita nak tukar kepada fungsi halaju, kita menggunakan kaedah pembezaan. Okey, itu kena ingat. Kemudian daripada halaju nak ke pecutan pun sama, iaitu terbezakan halaju menggunakan kaedah pembezaan. Terdapatlah pecutan nanti. Fungsi pecutan. Okey, untuk pecutan pula nak tukar kepada fungsi halaju, kita menggunakan kaedah pengamiran ataupun integration. Okey. Dan nak tukar daripada halaju nak tukar ke fungsi sesaran pun sama, kita guna kaedah pengamiran. Okey. Ingat lagi tak kaedah pembezaan? Keyword dia ialah darab kemudian tolak 1. Darab tolak 1. Okay, nanti kita buat nanti. Okey, ingat ni cuma sebagai revision je. Darab tolak 1. Kemudian untuk kaedah pengamiran pula apa? Tambah 1. Okey. Bahagi. Okey. Ingat tambah 1 yang atas tu, ingat tambah 1 kemudian bahagi. Okey, untuk sesaran unit dia ialah meter. Okey, meter. Untuk halaju unit dia ialah meter per saat. Okey, kadang-kadang dia boleh tukar kepada meter per minit. Okey, bergantung kepada soalan. Pecutan pula dia akan jadi meter per saat. Kuasa negatif 2. Okey. Itu adalah salah satu basic berkenaan nak tukar fungsi sesaran kepada halaju, halaju ke pecutan. Kemudian daripada fungsi pecutan nak tukar kepada halaju dan halaju ke sesaran. Okey. Clear ni? Boleh Okey, kalau ada soalan yang tak faham ke tanya tau. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, ini nota ataupun keyword. Ni Puteri Sarang ada. Masuk dah. Hilang dah. Ada. Puteri Sarang kata ada kelas. Kelas cancel. Oh, kelas cancel. Bahasa apa tu? Bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman. Boleh pergi Jerman ni. Okey, good. So, boleh masuk ni Okey. Tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan proses penukaran daripada fungsi sesaran ke fungsi halaju ke fungsi pecutan. Kemudian, pecutan ke halaju ke fungsi sesaran. Okey. Untuk sekolah Amfa dengan Puteri dah selesai kot topik ni Kalau kelas saya tengah. Oh, tengah. Okey, good. Okey. Tapi kalau nak tanya soalan, boleh kita bincang sama-sama nanti. Okey. Kemudian, ini adalah nota ataupun keyword dalam soalan tu. Okey, dalam soalan tu kan beritahu sesaran awal. Okey, apa jadi kalau sesaran awal? T sama dengan 0. Halaju awal, T sama dengan 0. Pecutan awal sama juga, T sama dengan 0. Bermaksud, dia mula daripada titik O. Titik O dia. Titik O. Kemudian, sesaran minimum ataupun sesaran maksimum V sama dengan 0.
dan juga hal laju minimum dan hal laju maksimum pecutan sama dengan kosong. Okey, dan satu lagi tambahan. Sesaran awal, sesaran ke kanan bermaksud S positif. Kalau ke kiri, S negatif. Okey. Kalau hal laju pula, okey, hal laju positif lebih besar daripada kosong, maksudnya ke kanan. Kalau negatif, dia lebih kecil daripada kosong. Itu sebelah kiri. Okey, ni keyword dia. Okey, satu lagi apa? Okey, berhenti seketika. Berhenti seketika. Dekat sini. Kat mana? Siapa boleh tahu? Kalau berhenti seketika ni apa maksud dia? Ingat lagi tak? Berhenti seketika. Okey, berhenti seketika ni bermaksud hal laju sama kosong. Kat sini satu. Saya letak point sini ya. Berhenti seketika. Okey. Ini sama dengan kosong. Apa lagi ya? Kalau pecutan negatif, apa maksud dia? A itu negatif. Kalau A negatif, apa maksud dia? Dia mengalami nyah pecutan. Okey. Nyah pecutan. Apa lagi keyword dia? Itu je kot agaknya. Okey, kalau ada terjumpa keyword nanti kita share nanti. Okey, cikgu beri masa untuk screenshot ke, nak tanya soalan ke sebelum kita bincang soalan. Ada? Dah screenshot dah? Dah Okey. cikgu. Okey, good. Saya menggunakan latihan dalam buku teks. Okey. Kalau depan ke tepi awak ada buku teks, boleh buka buku teks. Saya guna buku latihan, buku teks latihan summatif. Kalau tak salah cikgu, muka surat 275 kot. Kalau tak salah cikgu lah. Okey. Boleh buka buku teks sekali. Okey, kita tengok soalan 1 dulu. TP3. Nampak tu TP3. Awak dapat jawab soalan ni, TP3 dia bagi. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dari satu titik tetap O. Nampak? Dia kata bergerak dari satu titik tetap O. Sini ada keyword dah. Bermaksud sesaran awal, hal laju awal, pecutan awal. Okey. Zarah itu pada masa T saat selepas melalui O diberi fungsi S. Okey, nampak tak dia bagi fungsi S? S, dia bagi 2T kuasa 3 tolak 24T kuasa 2 tambah 90T. Okey, ni fungsi sesaran. Soalan dia, hitung sesaran. Okey, dia tanya sesaran. Jadi kalau dia tanya sesaran, bermaksud kita guna fungsi sesaran. Okey. Tapi sebelum kita jawab soalan A, B, C dengan D ni, cikgu nak awak dapatkan fungsi V. Ingat tak? Sesaran nak tukar pada fungsi V guna kaedah apa? Pembezaan. Pembezaan. Okey, cuba bezakan. 2T kuasa 3. Dapat berapa ni? 2T kuasa 3. Ingat tak? Darab tolak 1. Okey, apa yang darab tu? 3 darab 2 dapat 6. T 3 tolak 1 dapat 2. Itu nama dia darab tolak 1. Okey, itu nama dia pembezaan. Okey, seterusnya. 24T kuasa 2 apa jadi? Insyirah lah. Cuba insyirah. 24T kuasa 2 dapat berapa? 48T. 48T. Okey, good. Okey, kalau 90T dapat berapa? 90. Okey, 90. Okey. Hafal dengan Puteri boleh follow Okey, itu adalah fungsi velocity ataupun fungsi hal laju. Okey, sekarang cikgu nak tanya pula fungsi pecutan. Okey, hafal pula. Fungsi pecutan dapat berapa? 12T 12T tolak 48. tolak 48. Okey, settle. Dah. Itu adalah fungsi. So kita dapat 3 fungsi. Fungsi sesaran, fungsi hal laju, fungsi pecutan. Okey, cuma bezakan dia. Okey. So baru kita jawab soalan. Soalan dia untuk soalan A ialah ditanya sesaran.
Bila tanya sesaran, bermaksud kita guna fungsi sesaran. Dalam meter zerai titik tetap O apabila T sama dengan 8. Jadi apa maksudnya? Kita guna fungsi sesaran, kita gantikan T itu dengan 8. Okey. Cuba kira untuk cikgu dapat berapa? Okey. Cuba kira fungsi sesaran. Fungsi sesaran tak? Dapat sesaran berapa? Tujuh ratus lapan. 208. Okey. Yang lain dapat? 208. Dapat. Okey. 208 meter. Okey. Tu fungsi sesaran. Soalan B. Okey. Soalan A ada soalan tak? Nak tanya apa-apa ke? Tak ada kan? Boleh Okey. Soalan B. Dia tanya hal laju. Okey. Kalau tanya hal laju, bermaksud kita guna fungsi hal laju. Dalam meter per saat apabila T sama dengan 1. Kita ambil fungsi V iaitu V sama dengan 60 square minus 48T plus 90. So, kita ganti T itu dengan 1. So, 6, 1 square minus 48, 1 plus 90. Okey. So, dapat apa ni? V. Cik kira dapat apa? 48. 48. Okey, thank you. Tu, selesai. Prinsip hal laju. Soalan C. A, B selesai. C. Pecotan. Okey, C dia tanya pecotan. So, bila pecotan kita ambil fungsi A. A sama dengan 12T tolak 48. So, A ganti T itu dengan 3. Okey, dapatlah nanti depan dia. Sekejap. Okay, T itu ganti dengan 3. Okey. So, dapat 36 tolak 48 dapat negatif 12. Okey, selesai. A, B, C. Tak mencabar kan? Okey, seterusnya. Soalan D. Okey, soalan D dia tanya. Okey, soalan D dia tanya nilai-nilai T. Nilai-nilai T kat sini bermaksud awak dapat jawapan lebih daripada 1. So, that's why soalan dia keluar nilai-nilai T. Kadang-kadang dia tanya cari nilai T. Nilai T tu maksudnya satu nilai. Dekat soalan tu kita boleh nampak kah? Kita boleh nampak dah. Okey. Apakah bentuk jawapan tu? So, nilai-nilai T apabila zarah itu berhenti seketika. Ingatlah tadi saya beritahu. Berhenti seketika ni apa maksud dia? Berhenti seketika. Apa jadi? Nak guna S, V ataupun A? V. Okey, V. Okey, V apa jadi? V sama dengan kosong. Okey, V sama dengan kosong. Okey, so kita ambil fungsi V. So, kita guna fungsi V. So, kosong sama dengan 6T square minus 48T plus 90. Okey. Kalau buat macam ni, awak tak boleh terus guna kalkulator. Maksudnya tak boleh guna EQN. Jangan guna EQN lagi. Awak kena simplifykan dulu. Okey, jangan terus ambil. Kalau awak terus ambil 6 negatif 48 dengan 90, jawapan apa panggil? Markah awak akan tolak 1 nanti. Okey, jadi kita simplify dulu. 6, 48 boleh bagi 6, 90 boleh bagi 6. So, dapat nanti T kuasa 2 tolak 8T 90 bagi 6 dapat 15. Okey. Baru kita EQN. Okey. So, kaedahnya awak buat kurungan dulu. Okey. Buat kurungan. So, dengan kosong. Lepas tu, guna kalkulator dapat nilai T terus. Dapat nilai T berapa nanti? Kita dapat 8 tambah dengan 15. 3 dengan 5. Dapat tak? 3 dengan 5. Dapat. Okey. So, dapat T tolak 3. T tolak 5. Okey. Tulis macam tu. Dah siap. Dapat T iaitu 3 saat dengan 5 saat. Okey, setakat ni ada soalan apa-apa ke nak tanya? Boleh faham ke? Faham. Okey. Okey. So, bila awak dah dapat yang ni, awak dapat selesaikan lepas awak dapat melepasi TP 3. Itu maksudnya. Okey, jom kita try satu lagi soalan.
Ini soalan nombor 3. Dia lebih kurang sama je. Yang penting awak kena tahu macam mana nak tukar kepada hal laju, kecepatan, sasaran. Itu je. Okey, kita bincang soalan ini pula ya. Sambil tu nak buat sekali pun tak apa. Eliza basikal dari rumah ke kedai sepanjang jalan. Okey, sasaran S meter dari rumahnya pada masa T diberi oleh... Okey, sekarang ni dia bagi fungsi S. Okey, dia bagi 2T kuasa 3 tolak 9T kuasa 2 tambah 12T tambah 6. Okey, tu dia bagi fungsi sasaran. Okey, kita teruslah cari fungsi V dapat berapa? Siapa volunteer nak dapatkan fungsi V? 6T kuasa 2 Good. tolak 18T Good. tambah 12. Tambah 12. Okey, tu fungsi V. Okey, so teruskan kita dapatkan fungsi A. Fungsi pecutan. Okey, Putri, Sarah dapat apa? Fungsi pecutan. 12T Hmm. tolak 18. Okey, selesai. So, kita dapatlah 3 fungsi S, V dengan A. Selesai. Baru kita boleh jawab soalan. Okey, senang je. Okey, so soalan A. Hal laju awal. Nampak tak? Dia tanya hal laju awal. Okey, hal laju awal. Ni soalan nombor apa ni? Okey. Kalau hal laju awal ni bermaksudnya apa? Tadi, hal laju awal bermaksud T sama dengan kosong. Okey, T sama dengan kosong. V sama dengan, okey. Kalau dia tanya hal laju awal, bermaksud T sama dengan kosong. So, kita ganti T sama dengan kosong dalam hal laju. Okey. Jadi, kita ambil fungsi V. Ambil fungsi V sama dengan 6T square minus 18T. Sorry, kita ganti kosong terus. Okey. Okey, dapatlah nilai V apa nanti? 12 meter per saat. Okey, boleh follow ni? Tanya dulu ni. Boleh. Okey, keyword dekat situ je. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya untuk soalan B. Soalan A1, soalan A2. Okey, hal laju dalam meter per minit. Nampak tak? Tadi kita tukar meter per saat. Sorry, bukan meter per saat ni saya tulis. Meter per minit lah. Okey, meter per minit. Okey, hal laju. Eliza bercakap apabila T sama dengan 3. Apa maksud dia? Kita kena buat apa? Kita kena gantikan T itu dengan 3 dalam V. So, fungsi V. Saya ambil fungsi V terus. 6, 3 square minus 18, 3 plus 12. Okey. Dapat apa nilai V? Cuba kira. 9, 6, 4, 5, 4, tolak 5, 4. Kosong dapat 12. Dapat ke 12? Dapat. Okey. Dapat 12 meter per minit. Sama juga. Okey. So, apabila T kosong dapat 12 minit, T3 pun dapat 12 meter per minit. Okey, selesai soalan nombor 2. Setakat ni ada soalan ke? Tak ada. Boleh follow Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga dia tanya apa? Pecutan. Okey. Pecutan. Kalau tanya pecutan, maksudnya kita kena ambil apa? Fungsi pecutan. Berbasikal apabila T sama dengan 2. So, ambil fungsi pecutan. A, 12, 2 tolak 18. So, dapat A sama dengan 12 tolak 2, 24. 24 tolak 8. 12. Okey. 6 meter per minit. Negatif 2. Okey. Dia dapat 12, 24 tolak 18, 6. Okey. Selesai yang tu. Okey. Seterusnya. Nombor 4. Okey. Nombor 4 ni. Dia tanya apa? Jarak. Dalam minit ke-7. Okey. Kalau jarak ni minit 7. Bermaksud dia nak minit
ke yang ketujuh. Berapa jarak dia? Okey. Jadi nak dapatkan jarak antara minit yang ketujuh ni, so cara dia ialah kita guna fungsi sesaran. Okey. Sebab dia tanya apa? Jarak. Kita guna fungsi sesaran. Bermaksud, okey, sesaran apabila T sama dengan 7, bermaksud minit yang ke-7, kita kena tolak dengan sesaran apabila T sama dengan 6. Okey. Yang ke-7 tolak dengan T yang ke-6. Sebab dia kata dalam minit yang ke-7. Okey, boleh follow ke ni? Maksudnya kita guna sesaran apabila T dengan 7, tolak dengan sesaran apabila T sama dengan 6. Okey. Boleh? Okey, kita cari jom. Guna fungsi sesaran. Okey, ambil fungsi sesaran. S. So, mula-mula kali kita gantikan T tu dengan 7. Okey. 9. T kuasa 2 tambah 12. 7 tambah 6. Okey. Yang ni dapat berapa? Tolak pula dengan 2, 6. 6, 12, 6 tambah 6. Okey. 149. Okey, 149. Sebenarnya 149 149 meter. Okey, siap. Itu. Okey, ada soalan tak setakat ni? Cikgu. Ya. Kan kalau dia minta minit ke-8, maksudnya sesaran 8, Ya. Sesaran masa T8 tolak dengan sesaran 7. ya. Oh, okey. Kalau minit, kalau dia kata jumlah jarak, lain pula. Okey. Kalau jumlah jarak, lain. Ini dia nak minit yang ke-7. Dia kata jarak yang dia lalui dalam minit 7. Kalau tanya jumlah jarak, okey, lain pula. Okey. So, soalan yang tu dah selesai. Lakarkan graf. Okey, sekarang ni soalan B, dia kata suruh lakarkan graf. Lakarkan graf ni, okey, kita kena buat macam jadual macam biasalah. Okey. So, dia kena tera satu soalan lah. Kat mana nak buat Okey, boleh buat kat sini. Okey, dia suruh lakarkan graf antara, tak nampak ni. T0 sampai 4. Okey. 0, T, 4. Katanya apa? Hal laju masa. Dia suruh guna hal laju masa. So, kita guna fungsi hal laju. Ambil fungsi hal laju. So, first kali kita kena buat jadual. Okey, jadual. Iaitu T dengan V. Hal laju dengan masa. So, kita start pada 0. 1, 2, 3, 4. Okey, boleh follow setakat ni? Okey, sekarang kita nak carikan satu persatu dulu. Okey. 0 dapat berapa 0? V dapat berapa? Dah ada dah tadi. Mana kita cari tadi? Mana kita cari? Atas tu. Okey. T0. So, dapatlah 12. Okey, satu lagi apa? Kalau T3, dan ni kan? T3 dapat 12. Dapat sini 12. Okey. Kalau T1 dapat berapa? Fungsi V. Ambil fungsi V. Okey. V sama dengan 6. Gantikan T tu dengan 1 pula. Tolak 18. 1 tambah 12. Okey. Satu persatu buat ganti satu persatu. 0. Okey. 0. Dapat 0. Kalau 2 pula. Boleh guna kalkulator kan? Yang CALC tu. Cari fungsi CALC. Tu senang guna macam tu. Kalau buat jadual, guna tu tak apa, senang. Okey, CALC. Kalau 2 dapat berapa? Kosong. Kosong tak? Okey, 0. Sekarang kalau 4.
36. 36. Okey. Insyirah okey ke? Nak isi kotak bawah tu? Okey, cikgu. Okey. Kalau ada masalah, khabar ya. Okey, sekarang bila dah buat siapkan kotak ni, baru kita boleh lakaikan graf. Macam biasa, buat paksi Y. Sorry, paksi Y ni mewakili apa? Hal laju. Dan paksi X mewakili T. Iaitu minit. Ini minit per minit. Okey, boleh. Okey, so kosong. Kita lakarkan T kosong, V12. Bermaksud kita tanda dekat sini. Nampak tu? Kita agak-agak sebagai 12. Okey. Nak atas sikit pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya pindah atas sikit. Macam tak logik lah 12 itu kan. Okay, saya pindahkan 12 kat sini. Okay, tanda kat sini. Itu yang kotak yang pertama. Yang kedua pula. 1, 0. Lupa saya letak port sini ya. 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 4 je. Okey, yang kedua pula ialah 1, 0. T1, V0. Kat sini. Okey. Yang seterusnya ialah 2, 0. Yang ketiga ialah 2, 0. Kat sini lagi. Okey, yang keempat ialah 3, 12. T3, V12. Kita buat sini tadi. Okey, tanda sini. Dan satu lagi yang kelima ialah 4, 3/6. So, 4. Agak-agak sinilah saya letak sini 3/6. So, titik dekat sini. Okey. Boleh follow ke step saya ni? Okey, kemudian kita sambungkan je. Nak tanya-tanya sambungkan sahaja. Okey, dah. Lebih kurang macam inilah bentuk dia. Bentuk graf hal laju lawan masa. Ambil laju V sama dengan 6t² minus 8t plus 12. Okey, siap untuk lakaran graf hal laju lawan masa pada saat 0 hingga pada minit 0 hingga 4. Okey, nak tanya apa-apa ke? Dan soalan ke? Nak screenshot ke? Yang ini? Okey, 5 saat. Nak screenshot? Okey, boleh follow? Boleh. Okey, jom kita buat soalan yang seterusnya. Boleh lagi? Kita bincang soalan dulu. Nanti saya bagi task Saya bagi task dalam pukul 9 tu lah kot. Okey, saya bagi task. Buat dalam masa setengah jam. Soalan ni kita bincang saja. Okey, cikgu nak sekejap ni diberi tanda X. Fungsi tak ada. Cari nilai M. Hitung jarak. Saat kedua dia bagi. Okey, tak apalah. Saya buat kita dulu soalan nanti. Soalan 4 ni sikit je. Okey, saya buat soalan nombor 4 yang 7 dulu. Okey, soalan 4. Simple je ni. TP4. TP4 soalan ni. Suatu zarah bergerak sepanjang lurus melalui titik O dan menuju ke titik petanda X dengan sesaran 1.25 meter. Bermaksud dah sampai dekat X, dari 0 sampai X 1.25 meter. Okey. Pecutannya diberi oleh 10 meter per saat. Dia bagi A dia bagi 10 meter per saat. Allah, dia bagi A terus. Tentukan fungsi hal laju dan juga fungsi sesaran dalam sebutan T. Tengok keyword dia ialah melalui titik tetap O. Kalau melalui titik tetap O ni apa? Melalui hal laju awal T0. Ingat tu. T0, S0 dan juga V pun 0. Okey. Boleh ke follow ni? Nak tanya-tanya dulu, tak faham khabar. Okey, seterusnya. Tentukan fungsi hal laju. Okey. A nak tukar ke hal laju, kita guna kaedah apa? Tadi S nak tukar kepada V. Differentiate, pembezaan. Kalau A nak tukar kepada hal laju, pecutan tukar laju guna kaedah apa?
Pengamiran. Pengamiran. Pengamiran ni. Pengamiran konsep dia apa? Tambah 1 bahagi. Okey. So, kita buat pengamiran daripada pecotan 10. Macam mana aku nak buat ni? Okey. Kalau kamikan 10, so kita dapat nilai V nanti ialah apa? Saya nak tanya dulu. Kita dapat apa? Kamikan 10 dapat berapa? Ada tak? Ada tak? Ada volunteer kat sini nak beritahu. Okey, saya beritahu lah. 10, bila kita kamikan, kita akan dapat 10T tambah C. Okey. Untuk laju ataupun masa pecotan, kita akan letak 10T. Jangan 10X pula lah. 10X tu kalau dy dx. Ni kalau untuk kinematik, dia bagi 10T. T itu mewakili masa. Okey, kemudian ada tambah C. Ingat, pengamiran mesti ada tambah C. Okey, boleh follow cakap ni? Nak tanya apa-apa ke? Tak ada confuse ke? Okey, saya teruskan Sekarang saya nak dapatkan nilai C. Macam mana nak dapatkan nilai C? Okey, untuk dapatkan nilai C ni, kita kena tahu dia punya keyword dia, iaitu melalui titik tetap O. Kalau melalui titik tetap O tadi apa? Ialah T sama dengan 0, V sama dengan 0. Sebab dia start daripada 0 tu. Okey, kalau T kita ganti 0, V dengan 0, secara automatiknya C dapat berapa? Dapatlah 0. Okey, boleh? So, dapatlah fungsi V adalah 10T. Siap. Okey, fungsi A yang ini. Fungsi V yang ini. Okey. Fungsi S. Macam mana tak cari fungsi S pula dah? Fungsi S macam nak cari? Jauh sangat dah. Fungsi S. Kita kamirkan 10T. Okey. Kamirkan 10T. Okey, dapat berapa? S sama dengan, siapa boleh buat? 10T kamirkan dapat apa? Ada tak boleh tengok sini? Puteri ni boleh? 5T kuasa 2. Okey, good. 10T, bila kita kamirkan, kita dapat, betul, 5T kuasa 2. So, first kali ialah ingat, kalau kamir apa tadi? Tambah 1 bahagi, tambah 1 bahagi. Bermaksud T kuasa 1 tambah 1, iaitu 10T kuasa 2 per dengan 2. Itu kaedah pengamiran. Okey, 10 dengan 2 ni kita boleh potong. 10, 2, 1, 10 jadi 5. Jangan lupa tambah C. Okey, so, sebut baru kat atas dulu lah. Sesaran kita akan dapat nanti 5T kuasa 2 tambah C. Okey, dia mesti tambah C. Macam mana dapatkan nilai C ni pula? La ilaha illallah. Okey, nak dapatkan nilai C ni senang. Kita guna kaedah dengan fungsi tadi. Kaedah yang sama, iaitu melalui titik tetap O. T kosong, S sama dengan 0. So, secara automatiknya, C sama dengan 0. Okey. So, dapatlah nilai fungsi S adalah 5T kuasa 2. Siap. So, 3 fungsi. Pecotan, hal laju, sesaran. Okey, nak tanya apa-apa ke sebelum saya teruskan lagi ni? Boleh setakat ni? Boleh. Okey, so dapatlah 3 fungsi. Fungsi A, fungsi B dengan fungsi sesaran. Okey, dah siap dah soalan A. Tentukan fungsi hal laju, dah ada. Fungsi sesaran pun dah ada. Okey, soalan B. Cari masa dalam saat. Cari masa dulu dalam saat dan hal laju ketika zarah itu berada di titik X. Okey, kalau berada di titik X ni bermaksud kita nak guna fungsi mana? Dan hal laju. Kita nak guna fungsi mana S ke V ke A?
Kalau dia bagi berada di titik X. Cuba tengok. Dia bagi sesaran betul? 1.25. Bermaksud kita guna fungsi sesaran. Okay. Boleh follow ke ni? Nak tanya dulu. Boleh Boleh. Okay. So kita guna fungsi sesaran. Sebab dia kata 1.25 meter. So kita ambil fungsi sesaran. S sama dengan 5T kuasa 2. So sesaran kita ganti dengan 1.25. 5T kuasa 2. Okay. Cuba kira untuk cikgu. Dapat berapa nilai T? Saya nak tanya dulu lah. Berapa nilai T awak? 1.25 sama dengan 5T kuasa 2. Dapat berapa? Cuba Insyirah. Insyirah dapat apa jawapan? Kosong poin lima ke? 0.5 ke? Okey, betul. 0.5. Pindahkan 5, 1.25 dapat bahagi 5. Awak dapat nanti 1/4 ataupun 0.25. Pindahkan punca, so dapat T sama dengan 0.5. Okey, so buat macam ni teruslah T sama dengan 0.5. Okey, dah dapat nilai T 0.5. Dah dapat dah. Dalam masa dalam saat. Kan? Iaitu 0.5. Dan hal laju. Dia tanya hal laju. Okey, dia nak ambil fungsi mana? Fungsi pecutan ke fungsi hal laju? So, kita ambil fungsi hal laju. Kita ambil fungsi V 10T. Tergantikan sahaja T itu dengan 0.5. Dapatlah V iaitu 5 meter per saat. Selesai soalan B. Okey. Boleh follow ke setakat ni? Nak tanya apa-apa ke? Boleh. Okey, bermaksud zarah itu berada di titik X pada jarak 1.25 pada masa 0.5 saat dengan kelajuan 5 meter per saat. Itu maksud dia. Panjang ayat dia ni. Okey, sebab sedikit komen zarah berada di titik X pada jarak 1.25 meter pada masa 5 saat dengan kelajuan sambung sini lah dengan kelajuan 5 meter per saat. Okey. Tu keyword dia. Okey, boleh faham Okey, boleh saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, Cikgu. pastikan. Ya. Macam soalan A tu kan nak cari C jadi T0 V0 sebab Ya. dia dekat titik tetap. Kalau dia bukan melalui titik tetap, Okey, kalau letak melalui titik tetap dia akan beritahu. Contohnya pada masa T2 di kelajuan 5 meter. Contoh dia akan beritahu ni hisap. Bila dia beritahu tu maksudnya kita gantikan gunanya itu. Okey. Contoh saya bagi satu soalan yang mana contohnya ni. Nampak tak? Zarah itu bergerak dengan hal laju awal 30 meter per saat. Bermaksud T sama dengan 0, V sama dengan 30. Macam tu. Okey, boleh? boleh cikgu. Okay, kalau tak beritahu tu maknanya awak ambil je T0, V0. So maknanya T bermula daripada 0. Okey, jadi kita buat soalan B. Soalan 7. Apa kita nampak nanti. Okey, soalan tadi clear? Soalan nombor 4 tu. Okey, soalan nombor 7. TP5 pula soalan nombor 7 ni. Okey, suatu zarah bergerak mengeliru titik. Mana tak? Ni dia kata, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dari satu titik P. Nampak tak? Bukan titik O. Dia daripada satu titik P. Bermaksud dia dah bergerak dah. Macam tu.
Okey. So, pecutan dia bagi zarah itu pada masa T selepas meninggalkan diberi oleh A sama dengan MT sama dengan MT tambah N. So, dia bagi fungsi A iaitu MT tambah N. Dengan keadaan M dan N, zarah itu bergerak dengan halaju awal. Okey, nampak tak? Halaju awal dia bagi. So, halaju awal ni bermaksud T sama dengan 0, V sama dengan 30. Mengalami nyah pecutan, iaitu nyah pecutan 20 meter per saat. Okey, kena hati-hati ya. Nyah pecutan ni awak jangan ambil 20 terus. Okey. Kalau dia kata mengalami pecutan 20, okey, awak terus ambil 20. Tetapi dalam soalan dia tanya, dia beritahu mengalami nyah pecutan. Bermaksud negatif 20. Tu kena hati-hati. Okey. Dan berhenti seketika. Nampak tak? Berhenti seketika pada T sama 2. Apa maksud berhenti seketika? V sama dengan 0. T sama dengan 2, V sama dengan 0. Okey, jom kita gunakan. Macam mana kita nak guna ni? Okey, cari nilai M dan nilai N. Okey, kita buat sama-sama. Untuk pecutan. Okey. Cari nilai M dengan nilai N. Okey, daripada pecutan, nak tukar kepada V macam mana? Siapa boleh beritahu cikgu ni? Macam mana? Pembezaan. Pembezaan. Ya ke pembezaan? Pecutan nak ke... Pengamiran. Okey, pengamiran. Jadi kita kena kamirkan MT tambah N. So, V dapat berapa? M5 dapat apa? M5. MT tu dapat apa? Bila kamirkan? MT bila kita kamirkan dapat apa? M5. MT kuasa 2 Okey. per 2 Per 2. Okey. tambah NT Tambah NT. Tambah C. tambah C. Okey. Okey, sekarang kita nak cari nilai C ni. Okey, nak cari nilai C. Okey. So, kita guna yang mana? Berhenti seketika ke halaju awal? So, kita ambil halaju awal. Jangan berhenti seketika. Sebab berhenti seketika tu nanti dulu, belum guna lagi. Kita ambil halaju awal tadi, iaitu T sama 0, V sama dengan 30. Kenapa kita guna yang itu? Sebab kita nak dapatkan nilai C. Okey. So, kita gantikan V itu dengan 30. T itu cikgu gantikan dengan 0. Okey. So, dapatlah nilai C. C sama dengan 30. Baru kita masuk dalam fungsi V. Masuk balik. So, V sama dengan MT kuasa 2 per 2 tambah NT tambah 30. Okey. Itu fungsi V. Okey. Mudah ke? Boleh faham ke ni? Boleh. Okey. Tunggu dulu. Kita nak dapatkan nilai M dengan nilai N nanti. Okey. Sekarang fungsi V kita dah ada. Okey. Sekarang kita gunakan keyword yang dia bagi. Okey. Nampak tak? Dalam soalan dia ada bagi nilai pecutan tak dalam soalan? Ada. Okey. Mengalami nyah pecutan. Betul? Okey, kalau dia kata mengalami nyah pecutan, bermaksud kita ambil nilai nyah pecutan itu. Okey, so kita ambil fungsi A, MT tambah N. Okey, so bila dia kata halaju awal, apa tak? Zarah itu bergerak dengan halaju awal 30 meter per saat, mengalami nyah pecutan. Okey, mengalami nyah pecutan. Bermaksud T sama dengan 0, A sama dengan negatif 20. Okey. So, kita gantikan dalam fungsi A. So, dapat negatif 20. MT ganti dengan 0. Tambah dengan N. So, dapatlah nilai N nanti kita dapat negatif 20. Okey. Boleh follow ke? Kita dapat nilai N.
Okey. Okay, sekarang nak dapat nilai M tak ni? Okey, nak dapat nilai M, nak guna mana ni ya? Oh, nak guna apa pula ni? Okey. Untuk dapatkan nilai M, kita gunanya ni pula berhenti seketika apabila T sama dengan 2. V sama dengan berapa? 0. Ingat tak? Berhenti seketika. Ni yang cikgu beritahu ni. Dia akan beritahu nilai T dengan nilai V. Berhenti seketika tu maksudnya V sama 0. T pun dia bagi 2. So kita ambil fungsi V. V sama dengan MT kuasa 2 per 2 tambah NT tambah 30. So cikgu gantikan V tu dengan 0. T tu cikgu gantikan dengan 2 tambah N apa dapat tadi? Negatif 20 T2 tambah 30. Okey. Cikgu bagi masa dekat awak. Cuba congak dapat berapa nilai M? Cuba congak. Berapa nilai M awak? Cuba isyarahkan. Fahal dengan fikiran. Cuba kira. Berapa nilai M? Kejap cikgu. Boleh, boleh. Saya tak dapat dah cikgu. Okey. Dapat berapa? Cuba try lah. Okey, tak apa. Kita try tengok. M 2 kuasa 2 kita dapat nanti M 4 per 2. Kan? Lepas tu kita potong 2, potong ni dapat ni. Sorry, saya padam dulu M tu. Okey, kosong sama dengan 2 kuasa 2 dapat 4. 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2. So, dapat 2M kat sini. Negatif 20 darab dengan 2, kita dapat negatif 40. Okey, tambah dengan 30. Okey. So, negatif 40 tambah 30 dapat 0 sama dengan 2M dapat negatif 10. Negatif 40 tambah 30 dapat negatif 10. Negatif 10 ni pindah sebelah kiri. Dapat 10. 10. Dapat 10 sama dengan 2M. So, M ialah 10 bagi 2 dapat 5. Selesai. Okey, boleh? Boleh follow tak? Kat mana awak punya yang tak sangkut tu? Okey, Syirah? Saya tak darab dulu yang M tu. Okey. So, dapatlah nilai N negatif 20, nilai M tu 5. Selesai dah soalan A. Okey. Soalan B. Boleh teruskan soalan B ataupun nak tanya soalan dulu untuk A ni? Boleh, saya sambung Okey, untuk jawab soalan B. Tak muat dah nanti ni. Tengok apa B. Ungkapkan fungsi sesaran S bagi gerakan zarah itu dalam sebutan T. Okey, ungkapkan. Dia maksudnya, cari fungsi sesaran. Okey, ambil fungsi sesaran daripada V. A dah ada,
V dah ada. Kita ambil fungsi V dulu. Tapi kita guna M dengan N yang dah dapat tu So V sama dengan 5, kita dapat apa tadi? M 5 T kuasa 2 per 2. N tadi adalah negatif 20 T tambah 30. Okey, dapatlah yang ini. Okey, so kena kamelkan nak dapatkan fungsi S. 5 per 2 T kuasa 2 tolak 20 T tambah 30. Okey, apa dapat fungsi sesaran? 5 per 2 T kuasa 2, apa maksudnya? Okey, ingat. Tambah 1 bahagi. Okey, tambah 1 bahagi. So, 5 per 2 tambah 1. 2 tambah 1. Tak boleh tekan. 5 per 2, T kuasa 3 bahagi 3. Dapat apa? Tambah 1 bahagi dengan 3. 5 per 2 bahagi 3 dapat? 5 per 6. T kuasa 3. Okay, boleh follow ke setakat ni? Boleh. Okey. Kemudian 20T kita akan dapat nanti negatif 20 T kuasa 2 per 2 tambah 30 T tambah C. Yang itu. Okey. Mesti tambah C. Macam nak dapat nilai C ni? Alamak, nak dapat nilai C ni macam mana? Okey. Cikgu, yang 20 tu boleh kecilkan ke? 22. Okey, boleh kecilkan. Kita dapat 10 nanti. Okey. Saya potong Saya ikut dalam set-set Dapat 10. 10 T kuasa 2 tambah 30 T tambah C. Okey. Sekarang ni, macam nak dapatkan nilai C? Cuba tengok. Nak guna mana ni Okey, dia bagi tak nilai sesaran? Tak ada kan? Okey. Dia bagi tak nilai T. Ada tak bagi nilai sesaran? Tak ada, betul? Okey, bermaksud, kalau tak bagi, maksudnya T sama dengan 0, S sama dengan 0. Okey? So, secara automatiknya C pun 0. Kan? Kita dah ganti T dengan 0, S dengan 0. Dapat C 0. So, fungsi sesaran adalah 5 per 6 T kuasa 3 tolak 10 T kuasa 2 tambah 30 T. Okey, selesai itu. Dah. Ungkapkan fungsi sesaran, perkirakan itu dalam sebutan T. Dah siap dah fungsi sesaran. Okey, nak tanya apa-apa ke? Sebelum saya turunkan untuk soalan C. Ada. Okey, jom kita buat soalan C. Soalan C, okay, nampak tak? Cari nilai T. Satu nilai. Dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika buat kali kedua. Kenapa kali kedua? Kenapa kali kedua? Sebab apa? Sebab kali pertama waktu bila? T sama dengan 2. So, kita kena cari T satu lagi. Okey, cari T satu lagi. Okey, soalan C. Nak buat kat mana ni? Sebab kat bawah ni lah Okey, soalan C. Cari nilai T berhenti seketika kali kedua. Okey, jadi kalau dia kata berhenti seketika, kita kena dapatkan V sama dengan 0. Guna V sama dengan 0. Okey, jadi cikgu ambil fungsi V iaitu mana fungsi V? Fungsi V. Kita ganti siap-siap Fungsi V. Okey, ni atas tu. So, 0 sama dengan 5 per 2 T kuasa 2 tolak 20 T tambah 30. Okey. Boleh pemudahkan tak? Boleh kan? Kita dapat 0. 20 bagi 5 per 2 boleh? Okey, boleh. 30 bagi 5 per 2 pun boleh. So, dapat nanti T kuasa 2
20 bagi 52 kita akan dapat nanti apa negatif 8T. 30 bagi 52 kita akan dapat nanti tambah 12. Okey, siap. Okey. So kita guna EQN. Dapat apa nilai T oleh EQN? Confirm 2 dah satu. Satu lagi. Tekan kalkulator. 2 dengan? 6 dengan 2. Okey, 2 dengan 6. So dapat T tolak 2, T tolak 6. Okey, so T sama dengan 2 dengan T sama dengan 6. Siap. So maksudnya T satu lagi apa? Nilai dia ialah T sama dengan 6. Okey, soalan C. Selesai. Okey, untuk soalan D. Sebelum saya bagi task. Soalan D. Soalan D kat sini kot. Okey, soalan D dia kata hitung jarak. Macam tadi. Soalan nombor berapa tadi kita buat? Nombor 2 kan? Dia kata hitung jarak dalam meter yang dilalui oleh tu dalam saat kedua. Macam mana tadi? Kalau 7 dan 7 tolak dengan 6. Kalau 2, macam mana? S. Ya. T2 tolak dengan S. T. Berapa? 1. Okey, boleh faham? Dia kata hitung jarak. Bukan hitung jumlah jarak. Lain. Okey. So, dapat kita gantikan S dengan T2. Satu lagi dengan S T1 pula. Okey. Kita try buat. Okey. So, kita ambil fungsi S. Guna fungsi S. 5/2. T ganti dengan 2 dulu. Tolak dengan 10. 2. Pasal 2. Tambah 32. Ni 1. Satu lagi kita kena buat dengan 1 pula. Okey, cuba kira untuk cikgu dapat berapa. Nilai S dia ialah pada saat kedua. Kalau ganti dengan 2, cuba kira dapat 80/3 dapat tak? Kalau ganti dengan T1 dapat 125/6. Jadi total semua dapat apa Tuan? Dapat. Sama dengan cikgu. Total semua? Total 80/3 tolak dengan 125/6. 35/6 meter. sama-sama. Okey, 35/6 meter. Okey, Insyirah boleh follow? Boleh. Okey. So, selesai untuk soalan ini. A, B, C dengan nombor 8. Okey, dapat tak nombor 8? Soalan nombor 8. 8 saya sangkut lagi. Nombor 8 ya? Nombor 8. Okey, nombor 8. Okey, apa jawapannya untuk A? Hitung halaju guli itu dalam meter per saat apabila T sama dengan 2. Dapat berapa? Negatif 10. Negatif 10. Okey. Insyirah boleh? Boleh. Okey, good. So, dapat negatif 10. Untuk soalan nombor 8A, dapat negatif 10 meter per saat. Ganti je T dengan 2 dalam V tu kan? Okey. Soalan B. Cari pecutan guli itu apabila V sama dengan 14. Okey, dapat berapa ni? Puteri, okey. Dia boleh dapat ini? Dapat B. Tadi sangkut nombor 9. Okey. Sangkut ni. Okey, dapat kita buat sama-sama. Kalau dia kata cari pecutan guli itu dalam meter saat apabila V sama dengan 14. Okey. Dia bagi fungsi V iaitu 2T kuasa 2 tolak 6T tolak 6. Kalau ditanya cari pecutan, bermaksud kena tukarkan dulu dalam bentuk fungsi pecutan.
Kita nak ke kamir ke nak pengambil, nak kamir ke nak beza nak dapatkan fungsi percutan ni dari V? Beza. Beza. Okey, so dapat nanti 4T tolak 6. Betul? 4T tolak 6. Okey, so simpan dulu fungsi percutan tu. Okey, kita guna dulu. Dia kata apabila V sama dengan 14. So kita ambil fungsi V. So V sama dengan 12T kuasa 2 tolak 6T tolak 6. Okey, V tu dia kata 14. So dapatkan, gantikan V dengan 14. Sebab apa kita nak dapatkan nilai T? Okey, nilai T. Okey, so pindah sana dapat nanti, kenapa cuma tulis 12? 2T je kan? Okey, 2T kuasa 2 tolak 6T tolak 6. So dapat sini 2T kuasa 2 tolak 6T negatif 20. Okey, boleh? Negatif 20. Kita pemudahkan, kita dapat nanti T kuasa 2 tolak 6 bagi 2 dapat 3T. Negatif 20 bagi 2 dapat negatif 10. Okey. Kita faktorkan dia dapat nilai T nanti. Dapat apa T? Cuba EQN. Insya dapat apa EQN ni? Boleh buat tadi. EQN T kuasa 2 tolak 3T tolak 10. Dapat berapa? Dapat tak? Negatif 2 dengan 5. Kan? Dapat. T tambah 2, T tolak 5. Okey, nak ambil T yang mana? Okey, kita jangan ambil T yang negatif 2. Tak boleh. Masa tak ada negatif. So, nanti kita ignorekan dia. So, ambil T dengan 5. Dah dapat T dengan 5, kita masukkan dalam percutan. Sebab dia tanya apa? Cari percutan. So, ambil percutan, kita gantikan T dengan 5 tolak 6. So, dapatlah nanti 20 tolak 6, 14 meter per saat negatif 2. Okey, siap. Sebab dia tanya cari percutan apabila hal laju 14 meter per saat. So, kita ambil waktu, masa apabila hal laju 14. Masa bila? So, dapat masa negatif 2 dengan 5. Kita jangan ambil negatif 2, kita ambil 5. Okey? So, dapatlah 14. Siap ni tu. Okey, nak screenshot ke, nak salin ke? Okey, nak tanya soalan ke? Boleh? Okey, soalan nombor 9. Boleh saya teruskan soalan nombor 9? Okey, Ena memandu sepanjang jalan raya melalui tempat letak kenderaan. Hal laju kereta diberi oleh dengan T dalam mesin melalui secara otomatik. Sasaran awal kereta itu, nampak tak? Sasaran awal kereta itu ialah 50 meter. Bermaksud T sama dengan 0, S sama dengan 50. Okey. Dia bagi fungsi V ialah 1/2 T kuasa 2 tolak 2T. Okey. So, nak dapatkan hitung nilai T apabila kereta dipandu berhenti seketika. Siapa dapat jawab soalan ni? Dapat apa jawapan? Dapat tak jawapan tadi? 4. Okey, dapat T sama dengan 4. Bermaksud V sama dengan 0. Okey, gantikan V dengan 0. Sebab apa? Berhenti seketika. So, nanti awak pindahkan sana, pindah sini. Okey, kita tunjuk jalan kerja. 2T sama dengan 1/2 T kuasa 2. Kita boleh buat macam ni. Boleh ke buat macam ni? Pindah sana, pindah sini. Oh, boleh. So, nanti, okey. 1/2 ni pindah ke sini, jadi bahagi. T itu pindah ke sini, jadi bahagi. So, dapat nanti 2 bahagi dengan 1/2. T kuasa 2 bahagi dengan T. Okey, so dapat T, potong-potong, dapat 4. Okey, selesai yang tu. Okey, boleh So, dapat T sama 4. Okey, soalan A dah selesai.
Soalan B. Kira jumlah jarak yang dilalui kereta itu dalam meter untuk 7 saat pertama. Dan ini ialah jumlah jarak. Okey. Cuba kita tengok. Irma ni berhenti seketika waktu bila? Waktu T sama dengan 4 dan T sama dengan 0. Okey. Kemudian dia nak tanya pula dari 7 saat yang pertama. Okey, 7 saat yang pertama. Okey, jadi kita kena ambil dua jarak tau. Iaitu dari 0 sampai T sama dengan 4. Okey, kita guna formula sesaran. Oh, sesaran tak ada lagi. Sesaran mana sesaran? Fungsi sesaran tak ada. Macam mana dapat sesaran? Siapa dapat fungsi sesaran? V sama dengan 1/2 T kuasa 2 tolak 2T. Sesaran macam mana dapat? Pengamiran ke pembezaan? Kamir. Okey, so kamirkan dia 1/2 T kuasa 2 tolak 2T. So dapat fungsi sesaran. Tintong-tintong 1/2 bahagi 3 dapat 1/6 T kuasa 3 tolak 2T kuasa 2/2 tambah C. Boleh follow ke yang ini? Potong-potong, so dapat nanti S sama dengan 1/6 T kuasa 3 tolak T kuasa 2 tambah C. Okey. Boleh? Okey, dah Semua dapat sasaran ni? Okey, seterusnya nak dapatkan C macam mana? Okey, nak dapatkan C kita guna sesaran awal. Okey. P sama dengan 0, S sama dengan 50. Nampak tak dia bagi S 50? Secara automatiknya C dapat berapa? Kalau ganti T dengan 0, S dengan 50. C sama dengan 50. So dapatlah nilai sesaran, fungsi sesaran 1/6 T cube minus T square plus 50. Okey, ni fungsi sesaran. Okey, sekarang kita nak dapatkan jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Bermaksud kita kena kira jarak antara 0 sehingga 4. Okey, masa dari 0 sampai 4. Berapa jarak dia? Okey, so nak dapatkan jumlah jarak tu macam mana? S T4 tolak dengan S T0. Okey? Ya. 4 ke 7? Okey. Kenapa saya tak nak ambil 7? Sebab nampak tak dia kata tadi, berhenti seketika di saat keempat. Maksudnya 4, 5, 6, dia berhenti. Berhenti seketika. Okey? Kemudian dia nak jarak untuk 7 saat yang pertama. Dia kena kira juga tu. Untuk T 7 saat. Okey, boleh tak? Sebab dia berhenti seketika. Berhenti tak ada jarak kan? Dia berhenti Cikgu. Ya. Yang 4 tu dapat daripada nilai A tu ya? 4 tu daripada nilai A tadi ya. Sebab dia berhenti seketika antara 0 sampai 4. Sekarang ni kita nak kira jarak dulu dari 0 sampai 4 dulu. Okey, boleh. Nanti kita kira jarak pula dari 4 sampai ke 7 pula. Okey, boleh follow? Boleh. Okey, ada soalan tak? Boleh faham tak? So kita kira dulu dari T4 tolak dengan T sama dengan 0. Dari 4 sampai apa nama tu? Dari 4, dari 0 saat, dari 0 sampai 4. Berapa saat kita kira? Berapa saat lah, berapa jarak. So, kalau T sama 0, kita dapat 50, betul? Ya, dia bagi T0 dapat 50. Sesaran dia 50. Okey. Sekarang ni kita nak kira sesaran apabila T4. Boleh follow ke ni? Tak faham tanya 4. Boleh tanya je. Masa tengah kira ni nak tanya pun boleh. Okey. So, saya buat satu lah. So, untuk
T4 dulu. 4 kuasa 3 tolak dengan 4 kuasa 2 tambah 50. Tolak dengan kosong. T0 pula. T0 automatik 50 kan? Okey, dapat berapa ni? 1/6 4 kuasa 3 tolak 4 kuasa 2 tambah 50. Okey, dah kira dah. Okey. Saya kira dapat negatif 16/3 kan? Dapat ke? Negatif 16/3. Tapi modulus dapat 16/3. Ya, dapat tak? Okey ke? Okey ke? Dapat. Okey. Sekarang dah dapat tu 16/3 meter. Kita kena ambil nilai dia positif walaupun awak kira dapat negatif kan. Oleh kerana jarak, kita ambil nilai dia positif. So 16/3. Okey, nah seterusnya dari T4 sampai T7 pula. Sebab dia berhenti tadi waktu T4. Sekarang ni kita nak kira dari T4 sampai T7. So kaedah dia apa? S T sama dengan 7 tolak dengan S T sama dengan 4. Okey, modulus juga. So, kita gantikan T dengan 7 pula. Tolak 7 kuasa 2 tambah 50. Tolak dengan 4 tadi dapat berapa? 1/34/3. 1/34/3. Okey, ni pun modulus. Dapat berapa ni? Kita tolak Dapat tak 27/2? Okey, boleh. Dan jumlahkan kesemua tu iaitu 16/3 tambah dengan 27/2. So, dapat nanti jumlah jarak dia ialah 113/6 meter. Okey. Boleh ke kalau kita kira tolak negatif tak boleh ni. Kita kira 0 sampai 7 terus. Okey, tak boleh sebab dia berhenti seketika Kita kira satu-satu dulu. Okey, selesai dapat 113/6 meter. Okey, dapat ke? Cikgu. Ya. Maksudnya kalau dia tak cakap berhenti seketika, bolehlah kira 0 hingga 7 terus. Ya, betul. Kalau dia tak ada berhenti seketika, kita ambil jumlah jarak terus. Contohnya 7 saat pertama kita ambil ST7 tolak dengan ST0. Okey. Kalau tak ada berhenti seketika. Kalau ada berhenti, kita ambil start satu persatu dulu. Okey. Lagi soalan ada? Okey, seterusnya soalan C. Huraikan gerakan kereta itu dalam 6 saat pertama. Apa nak main Okey. Apa nak kabur ini? Gerakan kereta dalam 6 saat pertama. Kalau VT4. Kalau 0 sampai 4 bermaksud kita dapat negatif tadi kan jarak dia, betul tak? 0 sampai 4 dapat negatif kan? Sepatutnya. Tapi kita modulus kita dapat positif, betul? Bermaksud negatif tu dia mengundur ke kiri. Bergerak ke kiri kan? Ni. Faham tak maksud dia? Dari 0 sampai 4,
bermaksud jarak itu bergerak ke kiri. So, kita dapat negatif. Kemudian, dari 4 sampai 6 pula, dia ke kanan. Ataupun, lebih senang, jarak itu, bukan jarak itu, kereta lah kan. Okay, bermaksud Irma ni, dia mengundur ke belakang pada saat 0 sampai 4. Lepas tu, lepas 4 saat, dia gerak ke depan balik. Dapat positif. Macam tu maksud dia. Okay, boleh faham ke? Boleh follow tak? Okay, ada nak tanya apa-apa ke? Sebelum kita sudah kat sini dulu. Cikgu. Ya. Untuk C tu macam nak buat ayat dia? Ayat dia kita boleh beritahu macam ni. 0 sampai 4, kita dapat nilai negatif, bermaksud kita mengundur ke belakang. Irma ni mengundur ke belakang. So, dapat negatif. Okay. Lepas tu, dari 4 sampai ke 6 ataupun 4 sampai ke 7, sampai ke 6 lah. Sebab dia tanya sampai 6 saat kan. Sampai ke 6, dia bergerak ke hadapan. Sebab tu dapat nilai positif. Okay, sebab komen sikit ya. Irma mengundur pada 4 saat yang pertama, kemudian gerak ke hadapan. Okey. Sebab tu kita dapat negatif tu. Tapi kita tak boleh ambil negatif untuk jarak. Sebab jarak tak ada negatif. Kita jadikan dia positif. So, jumlah jarak bila mengundur, bila ke depan. Tu jumlah jarak.